ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati para asatizah, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ampunya segala nikmat, yang telah memberikan kita pelbagai nikmat pada hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang bersyukur ni sangat sikit, tak ramai. Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikitnya di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi beruntunglah tuan-tuan kalau kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang sikit, iaitu orang yang sentiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini dapat bertemu lagi kita dalam perkongsian ilmu dalam kuliah Tadabbur Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung dalam pembacaan surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin pada muka surat 587. Baik, surah ini tuan-tuan berada pada kedudukan 83 dalam susunan Al-Quran. Surah yang ke-83. Baik, tuan-tuan, sebelum kita membaca surah Al-Mutaffifin ini tuan-tuan, kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, banyak yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya berlaku perkara-perkara yang merisaukan kita. Sehingga kan Nabi SAW pernah menyebutkan pada hari ataupun pada hari-hari yang menghampiri kepada hari kiamat, iaitu pada akhir zaman, akan berlakunya huru-hara tuan-tuan. Jadi hari ini banyaknya berlaku wabak-wabak, penyakit-penyakit yang menimbulkan panik kepada kita, menimbulkan kerisauan kepada kita. Itu menyebabkan berlakunya huru-hara. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang berlaku itu sepatutnya kita mengambil jalan ataupun perkara yang supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kita sentiasa mendampingi Al-Quran, melazimi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Jadi kami turunkan, Allah kata, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, dan juga rahmat kepada sekalian manusia, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan ujian ataupun wabak hari ini, penyakit-penyakit yang ada tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita rapat dengan Al-Quran, kita mendampingi Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu menyembuhkan kita tuan-tuan. Terutama dalam yang perkara-perkara yang melibatkan hati kita ni tuan-tuan. Jadi hati ni tuan-tuan sangat halus. Kalaulah kita tak jaga tuan-tuan, takut-takut kita termasuk di kalangan orang-orang yang tak sabar mempertikaikan ataupun tidak redha dengan ujian yang Allah timpa ke atas diri kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pada pembincangan surah Al-Mutaffifin. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in,
tabi'in dan seterusnya kepada seluruh para ulama dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik tuan-tuan, sama-sama kita lihat surah Al-Mutaffifin, muka surat 587. Jadi saya baca, tuan-tuan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Baik tuan-tuan, pada ayat yang kita baca tadi, kita bertemu dengan huruf-huruf yang perlu kita keluarkan. Permukaan hujung lidah kita letak pada hujung gigi kacip sebelah atas. Ada 3 huruf yang keluar pada makhraj tersebut, iaitu huruf ta, huruf dzal dan huruf dha. Contoh pada ayat ini yang kita baca tadi, wa idza, dha kita keluarkan. Dha. Jangan kita tak letakkan permukaan hujung lidah kita pada hujung gigi kacip ataupun gigi kapak sebelah atas. Itulah makhraj tuan-tuan. Sama juga dengan huruf ta, mab'uthun, ta, pun sama juga. Kemudian huruf dha, ala yadhunnu, yadhunnu. Jadi 3 huruf ini, huruf ta, huruf dzal, huruf dha, itulah dia punya makhraj ataupun tempat keluar huruf tersebut. Jadi bila kita sampai pada ketiga huruf ini tuan-tuan, biasakan kita punya lidah untuk letakkan di tempat ataupun tempat keluar yang betul. Okay, terus liyaumin azim. Okay, baik, situ pun kita jumpa lagi huruf dha, azim, dha, keluarkan sedikit. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين.
Kitabun marqum. Wailun yawmaidin lil mukaththibin. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Semua. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Quran masing-masing, atas ada kalimah bal, ada tanda sin, tanda huruf sin kecil. Jadi kat situ menunjukkan bahawa kat situ dipanggil hukum dia saktah. Saktah ni apa tuan-tuan? Maksudnya kita berhenti seketika. Yang mana berhenti itu tanpa kita mengambil nafas. Okay, baik. Jadi dikatakan berhentikan seketika itu, maksudnya kita berhenti dari membaca Al-Quran ataupun kita berhenti daripada mengeluarkan suara selama jangkaan 2 harakat. Jadi bila kita berhenti kat situ, tak perlu kita ambil nafas. Kita guna nafas yang sama. Kalla bal rana ala. Jadi maknanya kita berhenti sebentar, jangkaan 2 harakat, kemudian barulah kita sambung baca tanpa mengambil nafas. Jadi kena perhatikan betul-betul. Okay, baik. Jadi tanda saktah ni tuan-tuan, dalam Al-Quran tak banyak. Dia ada lebih kurang dalam 4 tempat dalam Al-Quran. Jadi kena hati-hatilah. Maknanya kalau kita jumpa aja tanda sin kecil, kita kena baca dengan hukum saktah. Okay, baik, terus. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Baik, tuan-tuan, kita berhenti pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Okay, baik. Hari ini tuan-tuan kita lihat sedikit makna ataupun terjemahan dalam surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita mengambil manfaat ataupun iktibar daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita.
Baik, surah Al-Mutaffifin tuan-tuan diberi nama sempena ataupun bertepatan dengan kalimah yang ada dalam surah ini juga pada ayat yang pertama yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Adanya perkataan al-mutaffifin. Jadi dimaksudkan dengan al-mutaffifin ini ialah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang, al-mutaffifin. Okay, baik. Jadi dikatakan curang itu curang kepada siapa? Curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Kita lihat pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Allah kata celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang yang curang dalam menyukat ataupun menimbang. Okay, baik. Kat sini Allah mengatakan jelas wailul lil mutaffifin, celakalah. Maksudnya itu binasalah. Okay. Orang ini curang sebab apa tuan-tuan? Pertamanya dia melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka, iaitu dia melakukan curang melalui menipu dalam sudut timbangan ataupun sukatan. Dia menipu dalam melakukan penyukatan ataupun timbangan. Okay, baik. Allah kata apa lagi? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Pada ayat yang kedua, iaitu orang yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka minta dicukupkan. Ini sifat dia. Orang yang curang ni, apabila dia minta orang lain untuk buat sukatan, dia minta orang tu untuk buat cukup, tepat pada kiraan dia. Ini sifat bagi orang yang curang tadi. Kemudian Allah kata apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Pada ayat yang ketiga, sifat dia pula, dan apabila mereka menyukat ataupun menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ini sifat orang tadi. Okay, baik. Yang paling mudah kita faham tuan-tuan pada ayat ini, Allah nak katakan binasalah, celakalah ke atas orang yang melakukan sukatan ataupun timbangan dalam satu-satu urusan, terutama dalam urusan jual beli, dalam urusan perniagaan. Dia melakukan penipuan dalam sukatan ataupun timbangan. Apa yang dibuat? Apabila dia minta orang lain untuk menyukat barang yang dia beli, contoh dia ambil daripada supplier tuan-tuan, daripada pengedar. Dia suruh timbang betul-betul supaya apa yang dia dapat tu tepat dengan apa yang dibayar. Tetapi apabila orang lain nak beli dengan dia, dia timbang dengan penimbang yang sukatan tidak tepat. Itu sebagai satu contoh tuan-tuan. Mudah kita faham, maknanya kalaulah dia berniaga, dia menipu dalam urusan timbangan. Sepatutnya timbangan itu 1 kilo, tetapi kurang jadi dia. Jadilah 900 gram contoh, ataupun 800 gram, tak sampai pada harga yang ditawarkan. Kalau jual sekilo RM5 contoh, tapi dia timbang tak sampai pun sekilo. Harga ataupun duit diambil RM5 contoh tuan. Harga diambil tepat, duit diambil tepat pada harganya, tak kurang walaupun sesit, tetapi timbangannya dikurangkan. Okay. Ini sifatnya. Maknanya Allah kata binasalah, celakalah mereka ini. Seterusnya ayat keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ayat yang keempat, tidaklah mereka itu tahu bahawa sesungguhnya mereka akan dihidupkan semula liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, iaitu hari kiamat, hari pembalasan, hari akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka itu timbangan yang hebat yang dipanggil sebagai al-mizan. Ini timbangan yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau ada sesuatu yang ditimbang, pastinya timbangan itu tak akan menipu walaupun sedikit tuan-tuan. Ketika mana dia hidup di atas muka bumi, dia berniaga, dia menipu, timbangan dia menipu, tak cukup sukatan dia. Tetapi dia lupa. Sedangkan Allah kata apa? Maknanya dia akan dibangkitkan pada suatu hari nanti, ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat di atas muka bumi, perniagaan apa yang dibuat, timbangan apa yang dibuat, pastinya ditimbang segala amalan di atas muka bumi itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah kata yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam, iaitu hari akhirat. Kalla,
inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesekali janganlah begitu. Maknanya janganlah orang ini melakukan penipuan, melakukan dusta dalam timbangan. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar terhimpun dalam kitab yang dipanggil kitab sijjin. Maknanya Allah beri warning tuan-tuan. Jangan kita menipu dalam urusan muamalat ataupun urusan perniagaan, terutama dalam melibatkan kepada urusan timbangan ini. Jangan sekali-sekali kita menipu. Wa ma adraka ma sijjin, Allah tanya, tahukah engkau apa itu sijjin? Allah tanya balik. Allah kata, dan Allah jawab, kitabun marqum, iaitu adalah kitab yang mengandungi catatan amalan. Jadi kitab sijjin ni tuan-tuan merupakan kitab amalan. Amalan apa? Amalan yang tak baik, amalan yang tidak baik. Maknanya segala amalan yang dilakukan oleh manusia ketika mana dia hidup yang tidak baik, maknanya Allah menjadikan satu kitab kepada malaikat untuk ditulis segala amalan yang buruk itu, yang tidak baik itu dalam kitab yang dinamakan kitab sijjin. Khas tuan-tuan, kitab itu dipanggil kitab sijjin. Kita ni tuan-tuan, kita ada kitab juga, ada buku kita tuan-tuan. Kita kalau buat hutang, kita ada buku dia. Buku 55 tuan-tuan. Itu memang daripada kecil tuan-tuan simpan. Apa hutang, tulis nama. Sekian Ali, Abu semua keluar nama. Maknanya ada kitab ataupun buku khas terutama dalam buku hutang. Tapi Allah sediakan pula untuk malaikat kitab yang dipanggil sijjin, khas untuk orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara dosa, segala amalan yang ditulis dalam kitab tersebut. Baik, maknanya apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kitab itu dibentangkan. Kalaulah kitab itu lebih banyak daripada kitab kebaikan, maknanya binasalah orang tersebut. Confirm dia akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada juga kitab yang Allah sediakan untuk amalan-amalan kebaikan. Dipanggil kitab Illiyin, ada juga. Tapi untuk keburukan dipanggil sijjin. Jadi Allah kata pada ayat yang ke-10, wailul yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Jadi maknanya orang yang mendustakan perkara-perkara yang Allah suruh, Allah perintahkan, dia tak buat. Sedangkan dia tahu perkara itu Allah larang, Allah murka kalau dia buat, tapi dia buat. Jadi Allah kata wailun, celakalah orang tersebut pada hari kiamat besok ataupun hari akhirat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, dan orang ini juga akan binasa ataupun akan hancur, iaitu termasuk di kalangan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maknanya orang-orang yang menipu ataupun orang yang tak meyakini akan ada hari pembalasan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk di kalangan orang-orang yang wailun, yang celaka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan orang-orang yang mendustakannya adalah orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Baik, ini Allah sebut betul-betul secara jelas, maknanya tak ada can dah untuk orang-orang yang mendustakan segala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang Allah perintahkan, dia akan binasa kalau dia langgar. Baik, cerita pasal timbangan ni tuan-tuan ataupun sukatan, Allah Subhanahu wa taala menyebut juga dalam surah Al-Isra. Allah sebut wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah perintahkan, Allah kata apa? Dan sempurnakanlah sukatan. Sekiranya kamu melakukan sukatan, maknanya setiap yang kita lakukan Allah suruh kita sempurnakan betul-betul segala sukatan ataupun timbangan itu. Dan Allah kata wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan neraca keadilan. Maknanya gunakanlah timbangan yang betul, yang tidak menipu, buatlah secara adil. Dzalika khairun, itulah sesuatu yang baik, maknanya baik untuk orang itu di dunia dan di akhirat. Wa ahsanu ta'wila, dan pembalasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau orang yang melakukan timbangan itu secara betul, maknanya dia dapat pembalasan yang baik, maknanya ada pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah,
kat sini menjelaskan maknanya Allah nak memberitahu kalaulah kita ni berniaga tuan-tuan. Kita berniaga maknanya kita kena jujur, kita kena amanah. Timbang betul-betul, sukat betul-betul. Kalau harga sekilo, bagi sekilo. Jangan kurang daripada tersebut. Kalau kita berniaga kuih contoh tuan-tuan, bagi sukatan yang betul. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan yang berlaku, ini pengalaman tuan-tuan. Beli kuih, contoh kuih karipap tuan-tuan. Tapi yang dapat karipap oksigen tuan-tuan. Maknanya dalam tu tak ada inti tuan-tuan. Yang ada adalah rongga-rongga udara saja. Tulis karipap, patutnya dalam tu ada inti kentang lah sepatutnya. Tetapi yang dapat adalah karipap oksigen semata-mata. Tapi dijual dengan harga, contohlah dengan harga yang sama. Jadi melakukan penipuan pada sukatan tersebut. Begitu juga pada timbangan. Kalau timbang, kena timbang betul-betul. Jangan kita timbang kemudian kita tambah dengan benda yang lain selain barang yang dijual. Contoh apa tuan-tuan? Contohlah kalau kita beli makanan laut ataupun ikan, sotong dan sebagainya. Timbang betul-betul. Jangan kita tambahkan ais tuan-tuan. Bagi dia berat. Contoh, itu mudahlah. Ataupun dia ubahnya. Timbang itu menjadi lebih berat. Maksudnya dia letak sikit tetapi bacaan menunjukkan bacaan yang berat. Jadi menipu. Balik-balik bila timbang tak cukup pula dia punya berat. Jadi dia jadikan kisah tuan-tuan. Ini memang berlaku tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi Mesir tuan-tuan, ataupun pernah belajar kat sana tuan-tuan, ini pengalaman saya tuan-tuan. Mungkin ada juga pengalaman masing-masing di negara tertentu. Tapi yang pengalaman saya di Mesir tuan-tuan, memang Arab ni perangai dia bukan semula. Ada orang tertentu yang kau jual nak membongak. Jadi kalau dia berniaga tuan-tuan, pada suatu hari tu saya pernah membeli anggur. Itu musim panas tuan-tuan, musim sejuk tuan-tuan. Jadi anggur banyak musim tu. Anggur ni memang sedap lah, tak ada biji lah. Memang sedap. Jadi kita pilih lah. Sampai di pasar kita pilih mana yang paling elok. Jadi saya tengok mana saya pilih satu-satu lah. So ambil yang paling terbaik. Jadi kita ambil sekilo macam tu. Jadi bila dah timbang, okey lah. Selesai timbang. Yang nak menjadikan cerita ni tuan-tuan, orang Arab di sana berniaga plastik dia pakai plastik warna hitam. Jadi plastik warna hitam tak nampaklah dalam dia. Dia letakkan, bila kita letakkan anggur, bila diletakkan anggur di dalam plastik itu, kita tak nampak benda lain ada dalam plastik tersebut. Jadi bila kita ditimbang, nampaklah sekilo. Tapi rupa tuan-tuan, bila dia masukkan piring timbangan itu ke dalam plastik tersebut, rupanya plastik tadi sebenarnya dia dah isi dengan anggur-anggur yang busuk, yang tak berapa nak elok. Jadi kita dah pilih cantik dah. Balik rumah tuan-tuan buka, dapat yang anggur yang busuk, maksudnya bercampur busuk dengan yang tidak elok. Jadi maknanya kat situ berlaku penipuan. Maknanya sepatutnya kita membeli boleh dapat yang baik, tetapi tak dapat yang baik sebab berlakunya orang yang tidak jujur dalam perniagaan. Dan ketika mana zaman Rasulullah SAW juga tuan-tuan, pernah dikisahkan ketika mana Rasulullah SAW jalan pada satu pasar, dan Rasulullah SAW melihat ada timbunan, mungkin boleh jadi pada itu timbunan tamar ataupun benda-benda yang seakan itu, sama ada kismis dan sebagainya lah. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah SAW memasukkan tangan dalam timbunan tersebut. Maknanya peniaga waktu itu ada longgokkan buah-buahan tamar tersebut, dan Rasulullah masukkan tangan dalam timbunan tersebut. Kemudian bila Rasulullah tarik tangan, Rasulullah dapati tangan Rasulullah SAW basah. Jadi Rasulullah tanya kepada peniaga tersebut, kenapa berlaku begini? Maksudnya tangan Rasulullah SAW basah, dan menunjukkan bahawa tamar tersebut ataupun buah-buahan kering tersebut dah basah. Jadi peniaga itu mengatakan apa? Sebenarnya tamar ini ataupun buah-buahan ini telah ditimpa dengan hujan, jadi telah basah. Jadi disorokkan kurma-kurma ataupun tamar itu yang basah dengan timbunan tamar yang kering, supaya orang yang membelinya nampak cantik buah-buahan tersebut, jadi dia beli. Sedangkan buah tersebut telah rosak.
Jadi Rasulullah SAW menegur perbuatan peniaga tersebut, janganlah sekali menipu ataupun melakukan sukatan perniagaan yang tidak betul, melakukan penipuan dalam jual beli satu-satu perniagaan. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi dalam ayat ini, Allah kata apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya perbuatan mereka itu yang menipu, perbuatan mereka itu yang tidak mempercayai hari-hari pembalasan, hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya hari akhirat yang mereka dustakan itu pastinya akan berlaku. Jadi Allah kata apa? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati-hati mereka. Jadi maknanya di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan ataupun orang melakukan dosa itu tuan-tuan, hati dia akan tertutup. Maknanya makin banyak dosa yang dia lakukan, makin banyak hati dia akan gelap ataupun hati dia terus tertutup. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang berbunyi, innal mu'minana idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi fa in taba wa fazi'a wastaghfara saqula qalbuhu fa in zadat hatta ta'luwa qalbahu wa dhaka ar-ranu alladhi dzakara Allahu fil Qur'an. Maksudnya apa? Sesungguhnya seseorang mukmin bila dia berbuat dosa, terjadilah suatu titik hitam pada hatinya. Maka jika dia bertaubat dan mencabut diri dari dosa itu dan segera memohon ampun kepada Allah, hapuslah titik hitam itu dalam hati. Tetapi jika bertambah dosanya, bertambahlah pula titik itu. Itulah dia dipanggil rana, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kalla bal rana, maknanya titik hitam, sesuatu yang melindungi tuan-tuan hati kita. Mudah kita gambarkan tuan-tuan. Kalau kita bawa kereta tuan-tuan, kan? Kalau kita bawa kereta, kita menghadap depanlah, kita ada cermin. Jadi kalaulah kita lalu kawasan-kawasan yang kotor ataupun lumpur naik atas cermin kita tuan-tuan, sikit satu ketelan ataupun satu tumpukan, kemudian datang pula percikan yang lain, makin lama makin tertutup pandangan cermin kita tuan-tuan. Jadi maksudnya kalaulah makin banyak dosa yang kita lakukan, makin lama makin tertutup pandangan kita, tertutup hati kita tuan-tuan. Jadi kalaulah nak membersihkannya, maknanya kalau kita naik kereta tuan-tuan, kenalah pasang wiper baru bersih. Tapi hati ni tuan nak bersih mestilah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ibadah, banyakkan salat, banyakkan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya hati kita akan menjadi bersih. Tiada tumpukan hitam yang dipanggil rona tadi. Okay, baik. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, pada ayat ke-15, sesekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Yauma idzin lamahjubun, maknanya orang yang berdosa ni tuan-tuan terhijab, dia terhalang dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang sangat-sangat merugikan tuan-tuan. Sedangkan orang yang beriman, dia bercita-cita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika mana dia hidup, orang beriman ini dia tak nampak Allah, tetapi dia nampak Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat alam, dia lihat gunung, dia lihat langit, dia lihat segala ciptaan Allah, dia nampak hadirnya Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir alam ini. Dia lihat pada diri sendiri, dia lihat tubuh badannya, ada tangan, kepala, kaki, semuanya ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala itu ada.
Jadi mereka ni orang beriman bercita-cita nak bertemu dan nak melihat sendiri Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Sebab apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala memandang orang beriman, maknanya satu berita gembira kepada mereka, maknanya mereka itu termasuk di kalangan orang yang beruntung, yang akan dikurniakan nikmat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kalau hari ini tuan-tuan, kalau kita lah dapat jumpa pembesar-pembesar, dapat jumpa pemerintah, dapat jumpa orang yang paling tertinggi lah dekat dunia ni tuan-tuan, dan orang itu pandang kita, kenal kita, heboh tuan-tuan, kita cerita. Contohlah tuan-tuan, Donald Trump kenal kita, kita cerita dekat orang kampung kita tuan-tuan, Donald Trump dah jumpa Dan tadi, maknanya dia pernah Dan. Kita cerita ke orang-orang pun, anda boleh buat itu baru manusia tuan-tuan. Tetapi kalau pandangan Allah lebih hebat daripada itu. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16, Allah kata thumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Mana orang tadi tuan-tuan, yang mana Allah ini tak nak jumpa dia, iaitu orang yang mana mereka ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini betul-betul masuk dalam neraka yang Allah sediakan untuk mereka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-17, Allah kata kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika mana dia hidup, inilah yang azab yang Allah sediakan untuk mereka. Segala apa perbuatan yang mereka lakukan ketika mana hidup, inilah Allah sediakan azab seksa yang pastinya orang yang dah masuk dalam neraka tuan-tuan, kalau Allah kata khalidina fiha, maksudnya selama-lamanya dia dalam itu diseksa oleh para malaikat yang sangat-sangat ganas, sangat bengis tuan-tuan. Dan sehari pun malaikat itu tak pernah berhenti, ataupun seketika tak pernah berhenti daripada menjalankan tugas mereka. Maknanya mereka bersungguh-sungguh menjalankan tugas. Kalau dia menyeksa sungguh-sungguh orang yang ada di dalam neraka tersebut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Mutaffifin ini tuan-tuan banyak memberikan pengajaran kepada kita. Jadi surah Al-Mutaffifin ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk Madinah. Jadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Mutaffifin ini ketika mana Rasulullah SAW berada di Madinah dan melihat keadaan suasana pasar ataupun jual beli di Madinah berlaku penipuan yang amat sangat, terutama dalam timbangan dan sukatan. Jadi turunlah ayat ini mengingatkan, memberitahu supaya telus amanah dalam melakukan timbangan ataupun melakukan jual beli dalam sesuatu perniagaan. Allah kata wailul lil mutaffifin, maknanya celakalah. Jadi bila turunnya surah ini tuan-tuan, maka bermula daripada itu orang Madinah pada waktu itu masing-masing patuh dengan apa yang Nabi sebut, dan akhirnya mereka ini tak melakukan penipuan dalam urusan jual beli, dalam urusan muamalat, terutama dalam timbangan. Jadi hari ini tuan-tuan, mudah-mudahan kalaulah kita ni seorang peniaga tuan-tuan, sepatutnya kita beramanah dengan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Kita tahu tuan-tuan, surah Nabi SAW, Nabi seorang peniaga. Nabi pernah menjadi seorang peniaga, yang mana Nabi seorang peniaga yang berjaya, bukan peniaga yang biasa-biasa. Sebab apa? Sebab sifat Nabi SAW itu sifat amanah. Maknanya bila beramanah, pastinya ada keberkatan dalam perniagaan. Kalaulah dia tidak amanah, dia melakukan penipuan, pastinya tidak akan ada keberkatan. Walaupun dia merasakan keuntungan pada waktu itu, tapi sebenarnya keuntungan itu adalah keuntungan yang sementara. Sedangkan orang yang melakukan perniagaan urusan beli secara amanah, mereka ini tergolong dalam golongan yang Allah sebut sebagai siddiqun, orang-orang yang benar. Allah kata an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
Maknanya mereka ini iaitu orang yang diberikan nikmat kurnia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama minan nabiyyin, bersama nabi-nabi, as-siddiqin, orang yang benar, yang betul, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berniaga bersungguh-sungguh tak melakukan penipuan, pastinya dia termasuk di kalangan orang yang as-siddiqun. Maknanya dia untung di dunia, untung juga di akhirat. Baik, hasilnya tuan-tuan, setakat itu untuk perkongsian malam ini. Mudah-mudahan segala yang baik daripada yang datang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan ilmu dan penyampaian saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.